Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malaysia digemparkan hari ini dengan berita paling menduka citakan kita. Apabila disahkan, Ahli Parlimen Maran masuk IJN. Ahli Parlimen Maran Ismail Muttalib telah dimasukkan ke Institusi Jantung Negara IJN, kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini. Johari memberitahu Parlimen pagi ini bahawa Ismail sedang dirawat di unit rawatan rapi jantung ICCU hospital itu. Sebelum saya memulakan sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, saya nak maklumkan iaitu sahabat kita Ahli Parlimen Maran berada di Intensive Cardiac Care Unit ICCU IJN, iaitu Institut Jantung Negara. Beliau berkata ketika ini tidak boleh dilawati. Namun doa agar sahabat kita dilindungi Allah dan sembuh segera, katanya. Bagaimanapun Johari tidak menjelaskan lanjut keadaan kesihatan Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu. Saudara-saudara sekalian, kita ingin doakan supaya Ahli Parlimen Maran ini tetap sehat dan kuat dan tidak perlu diadakan pilihan raya yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi keputusan yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Satu konsep yang diadakan secara besar-besaran yang pastinya akan menelan belanja besar dan yang pastinya juga dapat mendatangkan keuntungan besar kepada industri hiburan Malaysia, seterusnya pendapatan Malaysia, iaitu konsep Coldplay akhirnya diumumkan. Anwar kata Coldplay sokong Palestin. Konsep diluluskan kerajaan yang lepas. Ini paling lucu. Ramai orang yang mahu, terutamanya beberapa pemimpin yang konon mereka memperjuangkan perkara-perkara tertentu. Dan ada juga pemimpin-pemimpin daripada gabungan Perikatan Nasional yang menggunakan isu konsep Coldplay mendapatkan sokongan daripada rakyat. Kata mereka, kerajaan sekarang menyokong konsep seperti itu dan tidak menghormati keadaan orang Palestin. Namun, rupa-rupanya ini yang berlaku. Konsep itu sudah diluluskan oleh kerajaan yang lepas, bukan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meluluskannya. Jadi, cuba tembak Anwar Ibrahim, tertembak pula kaki sendiri. Cuba malukan Anwar Ibrahim, sendiri kena. Meludah ke langit, kena muka sendiri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kumpulan muzik ternama dari United Kingdom, Coldplay, menyokong Palestin. Kenyataan itu dibuat selepas terdapat bantahan terbaru supaya konsert Music of the Spheres World Tour yang dijadualkan esok di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dibatalkan. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Anwar juga maklumkan bahawa konsep itu diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Nak ulang sekali lagi, mana tahu ada yang cuba memfitnah kononnya Anwar Ibrahim yang meluluskan, kerajaan perpaduan ini yang meluluskan. Rupa-rupanya konsep ini telah pun diluluskan oleh kerajaan terdahulu dan bukan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang ada sekarang. Kenyataannya dibuat selepas Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah menggesa supaya konsep itu dibatalkan. Luqman dilaporkan menggesa orang ramai supaya tidak menyokong konsep itu kerana Coldplay dikaitkan dengan kumpulan tidak bermoral yang mempromosikan amalan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBTQ. Dalam jawapannya, Anwar memberi jaminan bahawa dia akan membincangkan perkara itu dengan Luqman. Coldplay ini antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit. Mengapa harus dibatalkan, kata beliau. Kerajaan lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini. Saya akan berbincang dengan Mufti kerana ada polobi-polobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar Zamri Abdul Kadir dan kepada pejabat saya mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan.
Oleh kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita bersetuju, itu saya akan bincang semula, katanya semasa waktu soal Perdana Menteri hari ini. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal PN Machang mengenai pendirian kerajaan dalam isu penganjuran konsert Coldplay susulan kenyataan Luqman sebelum ini. Apakah ada satu dasar atau pendirian kerajaan untuk pastikan kita fahami keadaan semasa yang berlaku hari ini melibatkan Gaza? Soal Wan Faisal. Susulan pengumuman persembahan sulung Coldplay di Kuala Lumpur sebelum ini, beberapa pemimpin PN khususnya dari PAS mendakwa kumpulan British itu mempunyai agenda LGBT dan membantah persembahan itu. Penyanyi utama kumpulan berkenaan Chris Martin dikatakan kerap mempamerkan bendera pelangi yang sering dianggap sebagai simbol hak LGBTQ semasa konsert. Pada Mei lalu, Anwar mengalulkan keputusan Coldplay untuk membuat persembahan di Malaysia. Konsert Coldplay dijangka memberi manfaat pada ekonomi Malaysia dengan kehadiran ribuan penonton asing. Sementara itu, Singapura pula akan mendapat kesan ekonomi paling besar dengan penganjuran 6 konsert pada Januari 2024 di Republik itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu pada petang ini, saya jamin inilah isu yang anda tunggu-tunggu dan paling panas sekali yang anda terima daripada channel ini. Dan saya rasa anda akan kongsikan konten pada kali ini, isu pada kali ini kerana ia melibatkan satu isu yang paling panas dan besar, melibatkan pihak kerajaan dan juga parti pembangkang, gabungan pembangkang iaitu Perikatan Nasional dan pastinya rahsia besar Perikatan Nasional ketika mereka berkuasa sepanjang beberapa bulan akhirnya didedahkan oleh Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim sendiri yang cakap di Dewan Rakyat di Parlimen berkaitan dengan apa yang berlaku dalam Kerajaan Perikatan Nasional ketika Muhyiddin Yassin menjadi pemerintah dan ketika gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sama-sama memerintah dalam kerajaan. Anwar kata, dia dedahkan sendiri, kerajaan terdahulu tidak buat apa-apa berkaitan kes cabar syariah. Wah, ini memang paling panas dan mengejutkan kita kerana kemarin semua ahli parlimen pembangkang telah bersepakat untuk bersolidariti di Istana Kehakiman untuk menyokong dan berjuang untuk enakmen syariah. Namun demikian yang mengejutkan kita apabila Anwar sendiri dedahkan hari ini kerajaan terdahulu tidak buat apa-apa berkaitan kes cabar syariah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan terdahulu iaitu Perikatan Nasional PN langsung tidak mengambil tindakan berkaitan kes yang mencabar enakmen syariah dan menunggang isu tersebut demi keuntungan politik. Kes di Selangor pada tahun 2021 dan diikuti di Kelantan, kita tak dengar jawatan kuasa ditubuhkan. Menteri Undang-Undang dulu tak buat apa-apa. Di mana yang kita tentang? Kata Anwar Ibrahim merujuk kepada kes Iki Putri dan kes Nik Elina Zurina. Kes dibawa pada 25 Mei tahun lalu. Siapa Perdana Menteri ketika itu? Doa saja berjela. Pasal apa menteri tak jalankan tugas? Mahkamah benarkan prosiding dalam bulan September tahun lalu, tapi menteri tak tahu ada kes syariah. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Azizi Abu Naim, PN Gua Musang dalam sesi pertanyaan Perdana Menteri berhubung kes Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan pimpinan PAS. Azizi turut bertanya, berkenan jawatan kuasa khas mengkaji keberkesanan Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang negeri. Ketua Hakim Negara telah beri teguran. Kita mesti ambil pertimbangan supaya kes ini dilihat. Subjudis bincang. Ia bukan mencabar syariah. Ia mencabar keputusan kuasa negeri dalam perlembagaan. Beliau juga tegur beberapa peguam. Semalam Mahkamah Persekutuan mengumumkan bahawa
Keputusan kes Nick Elin lawan Negeri Kelantan ditangguhkan. Ia juga memberikan peringatan agar tidak memesongkan fakta kes. Nick Elin dan anak perempuannya mencabar keabsahan 18 enakmen syariah Kelantan dan mahu enakmen berkenan diistihar sebagai tidak sah. Berhubung dengan jawatan kuasa pula, Anwar berkata ia akan melihat bagaimana hendak mengangkat syariah tanpa menjejaskan hak bukan Islam. Kelantan ambil inisiatif yang bertentangan dengan perlembagaan. Mahkamah Persekutuan tidak menentang syariah. Biar mereka putuskan. Tanggungjawab kerajaan ialah tubuhkan jawatan kuasa. Ada negeri yang keras dengan prinsip dalam kelangan negeri. Kita setuju jawatan kuasa yang diperkenan raja-raja untuk mengangkat mahkamah syariah. Keputusan tak jejaskan usaha memertabatkan syariah. Menjawab soalan tambahan Azizi yang mencadangkan kerajaan menjadi pencelah dalam kes Nick Elin, Anwar menegaskan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan tidak akan menjejaskan usaha kerajaan memertabatkan syariah. Saya akan usahakan dengan semua pihak ada persepsi seolah mencabar syariah kerana orang politik tunggang agama untuk politik. Isu substantifnya bidang kuasa. Keputusan kes Mahkamah Persekutuan dan kes Selangor ialah apa negeri boleh buat. Setiap negeri ada percanggahan, ada usaha selaraskan undang-undang. Keputusan ini tidak menghalang kerajaan dan majlis raja-raja memberi pandangan buat peraturan tingkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Menjawab soalan tambahan Suhaizan Kayat, PH Pulai, Anwar berkata, jawatan kuasa tersebut akan menjadi platform memperkasakan enakmen syariah tanpa menjejaskan kepentingan masyarakat bukan Islam. Yang penting bagi kita ialah jawatan kuasa bincang. Jika diperkenan, semua bersetuju untuk tingkat bidang kuasa syariah dan kita tidak mahu kesan atas bukan Islam. Jika dibawa ke Dewan, ia perlu majoriti 2/3. Taqiyuddin Hasan, PN Kota Bahru yang menjadi Menteri Undang-Undang di bawah kerajaan terdahulu menjelaskan bahawa beliau tidak lagi menjadi menteri ketika kes Nick Elin difailkan. Beliau menyoal bagaimana jawatan kuasa tersebut. Ekoran, kenyataan Majlis Agama Islam yang menggesa penubuhan jawatan kuasa disegerakan. Majlis Raja-Raja bersidang 2 minggu lalu, kita kena ada perkeliling untuk mengesahkan jawatan kuasa yang akan diumumkan oleh Menteri Agama. Cadangan penubuhan jawatan kuasa tersebut telah diumumkan oleh Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI pada 28 Ogos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu yang hangat pada petang ini. Anwar perjelaskan dedahkan bahawa kerajaan terdahulu tidak buat apa-apa berkaitan kes cabar syariah. Ini apabila beliau menyatakan bahawa kerajaan terdahulu iaitu Kerajaan Perikatan Nasional langsung tidak mengambil tindakan berkaitan kes yang mencabar enakmen syariah dan menunggang isu tersebut demi keuntungan politik. Kata Anwar, kes di Selangor pada tahun 2021 dan diikuti di Kelantan, kita tak dengar jawatan kuasa ditubuhkan. Menteri-menteri, menteri undang-undang dulu tak buat apa-apa. Di mana yang kita tentang? Kata Anwar merujuk kepada kes Iki Putra dan kes Nick Elina Zurina. Kes dibawa pada 25 Mei tahun lalu. Siapa Perdana Menteri ketika itu? Kata Anwar Ibrahim. Doa saja berjela. Pasal apa Menteri tak jalankan tugas? Mahkamah benarkan prosiding dalam bulan September tahun lalu. Tapi Menteri tak tahu ada kes syariah. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Azizi Abu Naim, PN Gua Musang dalam sesi pertanyaan Perdana Menteri berhubung kes Nick Elin, Zurina, Nick Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasa Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan pimpinan PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.